أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala wa ba'd. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz yang membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Al-Afadhil, tuan-tuan imam kita, pegawai masjid, tim ahli jawatan kuasa Masjid As-Salam, dan pastinya yang dimuliakan oleh Allah saat ini adalah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, termasuk saya kira rakan-rakan yang bersama dengan kita melalui platform FB Live yang bersama, semua yang saya hormati. Pertama sekali, alhamdulillah, terima kasih pastinya saya kepada pihak Masjid As-Salam kerana memberikan ruang kesempatan untuk saya dapat hadir dan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insan-insan yang hebat. Semoga ya Allah dengan pertemuan ini menjadikan ukhuwah Islamiyah antara kami menjadi kuat. Kita hidup di akhir zaman, kita jarang mendoakan saudara di belakangnya dengan penuh keikhlasan. Kita hidup di akhir zaman, kita jarang melihat dan menatap wajah sahabat kita dan dalam hati kita ada perasaan sayang. Di akhir zaman, jarang kita apabila dengar kesusahan sahabat kita berwuduk, melakukan solat dan berdoa sambil menangis agar Allah lepaskan kesusahan sahabat kita. Di akhir zaman, payah kegembiraan orang itu menjadi kegembiraan kita. Di akhir zaman biasanya keseronokan orang menjadi perkara yang tak senang dalam hati kita. Maka ya Allah, dengan masjid yang begini indah, masjid yang menjadi asas kepada hati kita tertaut, maka jadikanlah ya Allah pertemuan kami ini sebuah pertemuan yang akan melahirkan ukhuwah Islamiyah, kasih sayang yang sebenar seperti mana yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi menjadi saksi bahawa daripada kabilah yang dulunya berperang selama ratus tahun kemudian menjadi ikatan saudara yang sangat rapat. Mereka boleh menyantuni orang yang mereka tak kenal yang datang daripada Makkah, walaupun Madinah adalah milik mereka. Semua ini adalah berkat daripada perjuangan Rasulullah, dan inilah yang kita nak sama-sama insya-Allah. Untuk itu Nabi menyebutkan dalam hadis, dan saya kira rakan-rakan
bila kita tengok, kita renung, kita tinjau dan nilai. Untuk masuk syurga seperti di dunia, untuk masuk syurga macam kat dunia kita kena ada duit untuk beli satu barang. Kita nak beli rumah, kita kena ada duit. Kita nak beli kereta, kita kena ada duit. Juga di hari akhirat kita perlu ada pahala untuk membeli syurga Allah. Untuk membeli syurga Allah. Rahmat Allah lebih tinggi. Cuba bayang bila kita tengok balik, ya Allah, amal sikit. Ya, amal sikit sangat. Kalaupun beramal, belum tentu amal kita itu amal yang Allah suka tengok. Mungkin di sana ada amal tapi di sana ada ujub. Mungkin ada amal tetapi dalam amal ada riak. Mungkin ada amal, dalam amal itu jadikan kita rasa besar diri, sombong dan takabur. Cuba bayang payahnya ya Allah untuk menjadikan amal kita itu mutaqabbalan, diterima oleh Allah. Namun cuba bayang akan ada satu kelompok yang Nabi kata kelompok VIP di padang mahsyar. Kelompok yang Allah tatang dan jaga. Allah tak rela kepada kelompok ini kena kesusahan, kepanasan, kepayahan padang mahsyar. Lantas Allah letak mereka di bawah lindungan arasy Allah. Kan kita biasa dengar tentang hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan duduk di bawah arasy Allah. Hari tidak ada hanya lindungan Allah. Salah satu daripada 7 tersebut, rajulun wa rajulani, kedua orang lelaki, tahabba fillah, berkasih sayang mereka kerana Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu mereka kerana sayang kerana Allah dan berpisah mereka juga kerana Allah. Jadi harap kita tuan-tuan kita dapat benda ini. Sebab bila tengok solat tahajud tak banyak, puasa tak banyak, baca Quran tak banyak, semoga tulus ikhlas hati kita menyayangi saudara kita kerana Allah, kita mendapat habuan tersebut. Baik, semua yang dikasihi sekalian, saya sedang bercakap dengan mereka yang duduk beriktikaf dalam rumah Allah. Saya bercakap dengan mereka-mereka yang rasa tenang untuk duduk dalam rumah Allah. Ada orang boleh datang ke rumah Allah tapi rasa gelisah dan kalau boleh balik awal. Bukan semua orang begitu tuan-tuan, tapi ada orang begitu. Dan saya yakin tuan-tuan duduk dalam keadaan tenang dan tuan-tuan tak rasa pun apa-apa, kerana kita bila iktikaf bermaksud kita kosongkan dan kita hentikan kekalutan dunia yang tak pernah berhenti itu, dan kita cuba pusatkan hati kita untuk ingat Allah. Fikir kita fikir tentang ilmu yang datang daripada Allah. Dan dengan sebab itulah, dengan niat iktikaf, dengan sama-sama kita nak duduk pula dalam sebuah taman syurga yang Allah menghantar bagi kita malaikat, kita bakal berbincang dalam masa yang ada ini. Tajuk yang Ustaz sebutkan tadi adalah aqim as-salah, ya. Sama ada kita gunakan fi'il madhi aqim as-salah ataupun kita gunakan masdar iqam as-salah. Pokok pangkalnya adalah tentang iqamatus salah, mendirikan solat. Dan alhamdulillah saya kira Ustaz kan di negeri Selangor membuat satu kempen, ya, satu kempen. Dan kempen ini bagi kita orang yang solat mungkin tak rasa apa-apa, tetapi kempen ini bagi orang yang solatnya tak, mungkin kadang solat kadang tak solat, dan ada di luar sana yang langsung tak solat, mungkin dengan kempen ini message boleh sampai pada mereka. Jadi kita supportlah setiap benda baik, bersangka baiklah pada benda baik, insya-Allah kebaikan daripada hati-hati kita itu sampai, insya-Allah. Jadi ada kempen tentang iqam as-salah ini, solat ini. Bahkan saya kira di peringkat negara kita juga ada satu kempen.
Dan saya kira mereka ataupun perancangan ini mengambil kira sempena kedatangan bulan Rejab yang penuh keberkatan, ya. Kerana di antara nama-nama yang orang sebut tentang kelebihan bulan Rejab ini adalah bulan solat. Bulan solat. Kerana di sana ada satu peristiwa yang sangat besar dan wajib kita imani, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan walaupun kalau kita tengok dalam dari segi tarikh bahawa ulama berselisih bilakah pada pendapat mereka secara tepatnya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Ada yang kata bahawa Isra wal Mi'raj ma'an, ada yang kata Isra satu lailah, Mi'raj satu yang lain, itu juga ada. Kita juga mendapati bahawa ada ulama yang menyatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini berlaku di bulan Rabiul Awal. Ada yang menyatakan berlaku pada bulan Ramadan. Dan saya kira kita banyak berpegang dengan apa yang diijtihadkan oleh Imam Ibn Kathir, yang menyatakan bahawa, dan ramai selain daripada Ibn Kathir yang menyatakan bahawa pada 27 hari bulan Rejab setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah satu peristiwa yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj. Bukan jadi soal penting bila, tetapi yang penting benda itu telah berlaku. Dan kita nak mengambil apakah pengajaran yang sangat penting. Apatah lagi semua yang saya kasih sekalian, saya kira bila kita cuba dekati peristiwa Isra dan Mi'raj, yang di mana kemuncaknya adalah iqam as-salah. Kemuncak daripada peristiwa Isra wal Mi'raj adalah iqam as-salah. Terima kasih kerana pihak pengajar tidak hanya menyebut solat, tetapi iqamatis salah, ya. Kerana iqamatis salah adalah di sana terdapatnya balaghah Al-Quran. Maknanya ada satu mesej tersendiri berbanding kalau kita hanya bercakap tentang solat semata-mata, berbanding dengan iqamatis salah, ya, berbanding dengan iqamatis salah. Dan jadi kita tahu bahawa Isra Mi'raj dia punya kemuncak dia adalah solat, ataupun lebih tepat iqamatis salah. Jadi alhamdulillah pada setiap hari kita iqam as-salah, dan kita harap setiap hari kita benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahawa merasai yang solat yang kita lakukan itu merupakan mi'raj seorang hamba dengan Allah. Jadi kita harap, ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah. Cuba bayang tuan-tuan, saya tak boleh nak bayang, walaupun cuba membayang tetapi tak mampu membayang. Saya tidak boleh membayangkan seorang hamba Allah yang capai darjat Khalilullah. Tuan-tuan, seorang hamba Allah yang mencapai darjat Khalilullah. Tuan-tuan, suara saya clear tak? Belakang suara saya dengar jelas ya? Cuma memang maaf, mas ini memang ada gangguan, tak dapat dinafikan. Muslimah boleh dengar suara saya? Jangan ambil hati cakap terus terang. Dia orang baik ni, dia takut Ustaz tersinggung kan. Sebenarnya Ustaz cakap daripada mula tadi tak tahu apa Ustaz. Boleh dengar insya-Allah ya? Alhamdulillah. Saya menyebut di hujung tadi tentang seorang hamba Allah yang disebut sebagai Khalilullah.
Dan bila kita sebut Khalil, artinya seorang yang sangat rapat dengan Allah. Sebab Khalil adalah satu istilah yang lebih tinggi daripada sahabat yang qarib. Khalil. Maka siapakah dia kalau bukan Nabi Allah Ibrahim? Nabi Allah Ibrahim maknanya seorang yang dengan Allah tersangat rapat. Rapat mungkin tara mana rapatnya? Mungkin orang kata setara mana rapatnya Nabi Allah Ibrahim dengan Allah, sekira-kira ketika dia nak dibakar ke dalam api oleh Namrud. Kita semua tahu kisah itu. Sekira-kira ketika dia nak dibakar dalam api, maka sebahagian ulama tafsir memperincikan momen-momen genting sebelum ketika dia diletakkan di atas manjenit dan kemudian akan dilastik masuk ke dalam api yang sangat besar. Maka pada momen yang disebut dalam bahasa Arab sebagai Qubail, maknanya bukan sebelum, tetapi sebelum yang sangat rapat untuk terbang masuk dalam api tersebut, maka Allah menghantar kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah ini malaikat, dan malaikat itu bertanggungjawab yang menurunkan hujan. Malaikat yang menurunkan hujan. Datanglah malaikat ini berjumpa kepada Nabi Allah Ibrahim dan menawarkan Allah hantar dia untuk tanya, apa yang aku boleh bantu engkau wahai Ibrahim? Apa jawapan Nabi Allah Ibrahim? Cuba bayang tuan-tuan, api sedang marak, dia bakal masuk dalam api, malaikat jaga air, jaga hujan datang. Kalau kita tuan-tuan, pepatah Melayu kata, pucuk dicita, ulam mendatang. Rasionalnya adalah, kalaulah malaikat itu menurunkan hujan dan api tersebut padam, tuan-tuan, esok boleh viral, menunjukkan power tak powernya. Tapi apa jawapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Jawapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah, ana ghairu muhtaj ilaik. Bukan kerana sombong, tetapi kerana hatinya yang sangat halus, dia berkata, wahai malaikat, aku tidak berhajat pada engkau. Maka Allah menghantar malaikat Raih, malaikat yang menghembus angin, yang menjadikan taufan, dihantar dan ditanya soalan yang sama. Minta wahai Ibrahim. Dan apakah rasionalnya? Rasionalnya adalah, kalau tadi api sekadar padam, sekarang api tersebut boleh dihalakan kepada Namrud dan tentera-tenteranya, dan tentera-tentera Namrud terbakar semua sekali. Yang menang adalah Nabi Allah Ibrahim, yang kalah adalah musuh. Kalau kita, ya Allah, the most welcome, kenapa lambat? Apa jawapan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah? Wahai malaikat, aku tidak berhajat pada engkau. Sehinggalah Allah menghantar Jibril alaihi salam. Dengan kita tahu Allah menggambarkan kekuatan Jibril yang sangat hebat, dan jawapannya tetap sama. Maka ditanya oleh Jibril, lantas apa yang engkau hendak wahai Ibrahim? Lantas apa yang engkau hendak? Dan kita semua tahu jawapan kerana dirakamkan dalam Al-Quran, keluar daripada mulut Nabi Allah Ibrahim tentang hasbiyallah, aku ini cukup hanyalah Allah. Aku ini cukup, Allah tu cukup untuk aku, dan Allah lah tempat aku bergantung. Semua yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, sebagian ulama' dia kata macam ni tuan-tuan,
Sebab Nabi Allah Ibrahim kerana dia Khalilullah, tentu tak sama dengan kita kan. Sebab kita nampak api panas dan bahaya boleh membunuh. Tetapi seorang Khalil yang tahu bahawa ketetapan itu ketetapan Allah, maka pada seorang Nabi dia berkata, mungkin Allah nak bagi tahu pada dia, nun di dalam api itu letaknya sayang Allah. Kenapa mungkin aku nak lari daripada sayang Allah? Panas api tidak ada apa-apa bagi seorang yang hatinya penuh dengan sayang kepada Allah. Fa finaril muhibbi naran jawa asyaddu narul jahim abriduha. Syair menyebutkan bahawa dalam api orang yang mabuk cinta itu ada api yang menyala-nyala. Sepanas-panas neraka, sedingin-dingin api tersebut. Cuba bayang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia takut sayang Allah ada dalam api dan dia lari daripada api, sedangkan dia lari juga daripada sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentulah tak capai tuan-tuan kan. Saya nak cerita ni tuan-tuan, kita takkan capai. Tetapi seorang yang begitu sekali Allah sebut dia menadah tangan dan menangis, berdoa pada Allah. Inilah tajuk kita. Nabi Allah Ibrahim pada mustawa seorang Khalilullah berdoa pada Allah, Rabbij'alni, ya Allah, jadikan aku ini ya Allah muqimas salah, orang yang mendirikan solat. Patut tak payah minta lah kan, sebab kita pun tak pernah minta pada Allah, ya Allah jadikan aku muqimas salah. Sebab kita dah solat, sebab kita mudah take for granted. Aku dah solat, kita solat sejak daripada tadika, alhamdulillah. Maka kita rasa kita dah dekat dengan Allah. Tak pernah kita menangis minta pada Allah, wahai Allah, ij'alni, jadikan aku muqim, orang yang membangunkan dan mendirikan solat. Mungkin dengan sebab tak pernah minta itulah kita tak pernah iqam solat. Mungkin sebab kita tak pernah minta menjadi muqimas solat, itulah akhirnya kita hanya solat tetapi tidak menjadi yang disebut sebagai iqam as-solah. Dan Nabi Allah Ibrahim baca lagi tuan-tuan, ya, saya tengok di sini pastinya ramai bapa-bapa, di belakang para ibu. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Sedangkan Nabi Allah Ibrahim ini anaknya Nabi, cucu-cucu cicitnya nanti adalah penghulu segala Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Udad bin Tirah bin Muqawwim bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Cuba bayang zuriat itu, zuriat yang terbit daripada sulbi-sulbi yang baik. Tetapi apa doa seorang Khalil Allah, wa min zurriyati. Kita dah datang masjid, dah solat, kita rasa selesa. Nabi Ibrahim menangis supaya anak, wa min zurriyati, jadikanlah anak kami juga daripada muqimas salah. Walaupun Nabi tuan-tuan. Jadi menunjukkan tatkala Nabi Allah Ibrahim yang begitu rapat dengan Allah berdoa. Dan marilah kita doa tuan-tuan, marilah kita doa malam ini, ya Allah saksikan kami pada malam ini ya Allah, pandang wajah kami pada malam ini ya Allah. Kami tidak sama sekali mencapai derajat Khalil, bahkan kami mudnib, bahkan kami pendosa. Maka ya Allah, layak kami malam ini di Masjid As-Salam yang penuh berkat ini, kami menadah tangan, ya Allah, ij'alna muqimas salat. Tuan-tuan ikut saya tuan-tuan,
Ini bukan latihan, bukan tajribah. Memang minta betul-betul. Saya minta dan Allah tolong dengar ya Allah. Kerana di sini malaikat, sebab kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Jadi malaikat sedang bersama dengan kita. Mari kita sama-sama doa. Mari cakap dengan hati kecil kita yang mungkin selama ni kita terlepas pandang, dek, kerana ana dah solat, aku dah solat. Kita lupa untuk ija'alna muqimas solah. Jom kita baca tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut perlahan, tapi penuh daripada hati yang bercakap. Dan tuan-tuan delete semua tentang dunia. Kita bercakap mi'raj hanya dengan Allah. Kita minta hanya Allah dengar apa yang kita cakap. Sebab kita nak rasai kenapa solat itu hebat sangat. Kita solat dah 20 tahun, 30 tahun, tetapi kita tak dapat rasa agung dan hebatnya solat dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ij'alna muqiminas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba yang benar-benar mendirikan solat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba yang benar-benar mendirikan solat ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba yang benar-benar mendirikan solat ya Allah. Dan dari anak keturunan kami ya Allah, mereka-mereka yang mendirikan solat. Rabbana, wahai Tuhan, Engkau yang mendengar dan menerima doa. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan, saksikanlah para hamba-Mu yang mendadah tangan dan berdoa pada malam ini. Semua yang saya kasih sekalian, apabila Nabi Allah Ibrahim berdoa pada Allah, walau dia mencapai kepada mustawa kedudukan Khalilullah, betapa kita. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuat kisah iqam as-salah. Iqam as-salah itu dengan kisah yang kita patut pelajarinya dengan mendalam. Sebab itu bulan Rajab kita perkasakan tentang solat, kita ingat tentang solat. Kenapa? Sebab Isra' Mi'raj, saya ulang sekali lagi, berlaku pada satu malam daripada bulan Rajab. Namun macam saya kata tadi tuan-tuan ya, bila kita berada di akhir zaman, dan zaman ini sangat sempit untuk kita, sangat menggigit, sangat menyakitkan. Berapa ramai, mungkin bukan di sini, bukan tuan-tuan, tapi berapa ramai ayah-ayah yang menangis dengan sebab Covid, dengan sebab pandemik ini, diberhentikan daripada kerja dan tidak ada sama sekali jalan untuk mencari pendapatan, mengukuhkan dan menyara dan membiaya keluarga. Mungkin tidak berlaku pada kita, tetapi di luar sana ada. Mesejnya tuan-tuan, kita kata ya Allah, susahnya, sempitnya, kita pun sampai sekarang masih belum dapat lagi melakukan ibadah seperti biasa, kerana demi nak menjaga supaya mudarat ini tidak memberi mudarat kepada kita. Apabila kita tengok rupanya kalau itulah isunya, maka apakah solusinya? Kita ada isu dan kita tengok isu setiap hari. Wabak ini bukan hanya membunuh sebahagian orang, tetapi wabak ini telah merosakkan ekonomi sebahagian orang. Wabak ini juga telah menjadikan banyak rumah tangga hancur berantakan. Kita boleh tengok statistik. Wabak ini bukan sekadar itu, tetapi menjadikan terjaraknya, pecahnya hubungan-hubungan. Maka kita ada isu. Maka apakah solusi? Apakah solusi? Maka sebab itu bila kita undur ke belakang,
Dan kita angkat iqam as-salah. Yang kita nak pada malam ini, ya Allah, kita nak masuk dalam sarung yang disebut muqim as-salah. Kami ni, ya Allah, yang mendengar bicara ini, saya terutamanya minta pada Allah, termasuk rakan-rakan kita yang lihat melalui FB, kita minta, ya Allah, jadikan kami muqim as-salah, orang yang mendirikan, orang yang mendapat title orang yang mendirikan solat. Bila kita tengok Isra Mi'raj berlaku pada bulan Rejab, setahun sebelum hijrah Nabi, maknanya kita kena tengok sedikit teknikal yang berada tentang sirah. Kenapa tuan-tuan? Sebab rupanya ketika Allah memanggil Nabi dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi telah melalui kesakitan demi kesakitan, keperitan demi keperitan, penderitaan demi penderitaan, sehingga dalam sejarah kalau kita tulis ataupun kita Google satu perkataan, tahun duka cita, Nabi hidup 63 tahun dengan pelbagai cabaran, pelbagai mihnah, tribulasi dan ujian. 63 tahun Nabi tidak pernah namakan tahun itu tahun duka cita, melainkan tahun ini tahun berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Nak cerita kepada kita supaya kita nampak kita juga sedang memikul begitu banyak isu, tetapi kita masih kabur apakah solusi. Kita tak percaya tentang solusi, maka kita tengok pada sejarah. Semua yang dikasih sekalian, sebelum tahun yang disebut tahun duka cita, Nabi SAW telah dikepung, telah dipulau, sanction, pengepungan dan pemulauan berlaku kepada Nabi, keluarga Nabi SAW, tempoh masa selama 30 bulan. Maknanya hanya 6 bulan untuk genap 3 tahun. 2 minit lagi, ya. InsyaAllah kita akan azan. Syiar yang kita nak berkumandang di daerah kita ini sampai ke hari kiamat, dan tidak ada siapa yang akan menghentikannya. Tuan-tuan, sebelum tahun yang disebut duka cita tersebut, 30 bulan lamanya Nabi menderita. Dan saya nak insya-Allah kita rasakan malam ini, sebab tak sia-sia atau bukan kosong bila Nabi sebutkan tentang tahun duka cita. Ada message, dan message itu sebenarnya solat, ataupun lebih tepat iqam as-salah, ataupun kita katakan aqim as-salah. Jadi insya-Allah kita sama-sama hayati laungan azan. Baik, saya tadi menyebut tentang tahun duka cita. 63 tahun Nabi berhadapan, walaupun yang dikatakan sebagai Nabi masuk dalam lubang yang dibuat oleh musuh, perangkap musuh dalam perang Uhud. Nabi hampir terbunuh, Nabi diheret, dan begitu banyak kepayahan, tetapi tidak dinamakan tahun duka cita. Dan tahun itu datang setelah 30 bulan yang sangat perit berlaku pada Nabi. 3 tahun yang sangat perit berlaku kepada Nabi ketika orang Quraisy membuat sesuatu keputusan yang Nabi ini dipulau. Dan pemulauan itu ditulis dan digantung persetujuan oleh semua kabilah itu, dan digantungkan dalam Kaabah. Maknanya sesuatu benda yang serius yang diputuskan oleh kabilah-kabilah atas nama seorang yang namanya Muhammad dan siapa keluarganya yang cuba untuk membela dan membela beliau. Mungkin kita tak rasa, tuan-tuan, memanglah saya baca tarikh ni pun kita tak akan leleh air mata, walaupun ketika kita banyak kali sedawa lepas makan, dan sepanjang 30 bulan Rasulullah tidak punya makanan untuk dimakan. Siti Khadijah dikatakan terpaksa memetik pucuk-pucuk tamar yang muda
Dan itulah yang menjadi makan malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak siapa pun boleh menghantar gandum kepada keluarga Nabi. Dan dalam tempoh itulah dua orang yang sangat berperanan dengan Rasulullah, dua orang yang sentiasa menjadi benteng kepada Rasulullah, yang namanya Abi Talib, yang menjaga Nabi di luar. Dan Abi Talib dalam tempoh 30 bulan hampir tidak pernah tidur di waktu malam. Dan seorang lain yang mesti namanya kita sebut, seorang yang Nabi walaupun dah berpindah ke kota Madinah, ketika isteri Nabi berada di kota Madinah, para sahabat berpindah di kota Madinah, Nabi menyebutkan tentang, aku rindu pada seorang yang ada di Mekah, kata Nabi. Aku rindu pada seorang yang berada di Mekah. Sahabat tak tahu siapa Nabi maksudkan, sehinggalah pada umrah qadha tahun yang ke-7, ketika Nabi masuk dan Nabi lalu di tempat yang namanya Ma'lah, Rasulullah turun. Ketika dua tapak kaki Nabi memijak bumi tersebut, Nabi menundukkan kepala. Para sahabat mendapati berlenangan air mata Rasulullah, mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah? Apakah tempat yang Rasulullah menangis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di makam Siti Khadijah. Nak ceritanya 30 bulan itu susah dan payahnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Cukuplah saya nak ringkas-ringkaskan saja sebab banyak poin penting yang saya nanti tak sempat nak sentuh. Tetapi saya khawatir kita tak dapat rasa bila Nabi sebut Amul Khuzni, tapi kita membaca sejarah tetapi tak sampai ke dalam hati kita, sehingga kenapa dinamakan Amul Khuzni. Dan tajuk malam ni tentang Aqim as-salah, bangunkan solat. Sebab saya takut kita terlupa bahawa sebenarnya nanti solat itulah rawatan untuk semua keduka citaan yang berlaku. Maka sebab itu saya tetap bawa juga tentang Siti Khadijah ini. Dan ketika orang Quraisy terpaksa membubarkan perancangan untuk mereka terus mengepung ataupun memulau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat tersebut Rasulullah boleh balik ke rumah. Dan dalam masa yang tak lama rebah, jatuh, sakit tenat Abu Talib. Dan rebah jatuh itu tak lama kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Maknanya kalau selama ni Rasulullah sentiasa ada orang yang menjadi benteng, sekarang Allah cabut benteng tersebut. Kalau selama ini ada orang yang kalau di luar ada benteng, di dalam rumah ada penguat, seorang yang tidak pernah berniat untuk menyakiti hati Nabi. Siti Khadijah, sejak kita tahu tentang sejarah Rasulullah turun, ketika wahyu pertama turun, dan pada saat tersebut Rasulullah menyebut zammiluni, 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 selimutkan aku, selimutkan aku, selimutkan aku. Apa kata isteri yang selalu ditinggalkan oleh Rasulullah atas kerja Nabi ini? Dia memeluk Nabi, menyelimuti Nabi. Dia membisik kepada Nabi perkataan-perkataan yang sangat menghiburkan, yang tak pernah berdecik untuk tunjuk tak puas hati kepada Nabi. Kerana seolah-olah agenda seorang isteri adalah untuk supaya menjadi peneman terbaik kepada suami. Dan cuba bayang, ini pada tahun itu setelah wafat ataupun meninggalnya Abu Talib, selang hanya beberapa lama seorang yang sangat dekat dengan Nabi menghembuskan nafasnya yang terakhir. Baik, saya kena lompat tuan-tuan. Maknanya Allah nak bagi tahu pada kita
bahawa solat yang nanti difardukan dalam ketika Isra wal Mi'raj untuk memberi jawapan ketika kita bertanya, kita rasa kita keseorangan. Ramai di kalangan kita rasa kita tak ada orang nak support kita, tak ada orang faham kita, tak ada semua yang dikasih sekalian. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahawa ketika Nabi tidak ada benteng dan Nabi tidak ada pendokong yang bersama dengan Nabi, di saat itulah datangnya solat. Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita, wahai hamba aku, Allah sentiasa ada menjadi benteng kepada kamu. Allah nak sampaikan mesej kita yang sentiasa takut, gelisah, risau, macam-macam kerisauan yang kita reka dalam hidup kita ini, supaya kita sendiri kemudian terperangkap dengan kerisauan dan kesakitan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa adanya Allah yang sentiasa dekat dengan kita, dan tak dapat kita dekat melainkan dengan kalau Nabi Isra wal Mi'raj, dan kita adalah Mi'raj kita pada sebentar lagi saja kita mendirikan solat, kita iqam as-salah. Dan tuan-tuan ingat ya, solat adalah jawapan kepada pelindung kita. Maka orang yang solat, dia tak pernah rasa dia rasa takut, keseorangan, dia rasa tak ada daya sumber, dia tidak ada resourceful. Kerana apa? Sebab solat itulah daya sumber yang paling utama. Dan kemudian kita juga tahu tentang ketika semua pintu di Mekah menutup pintu daripada Nabi, tidak ada orang yang menerima ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pergi dan ketuk setiap rumah, Nabi panggil pada setiap rumah kepada agama. Dan kemudian Nabi bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah melakukan perjalanan nun ke Taif. Terpaksa melalui padang pasir yang berbatu hitam, batu-batu tajam di tengah perjalanan, tidak punya sebarang kenderaan. Kita pergi umrah naik bas, Rasulullah berjalan kaki di bawah terik matahari dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah berjalan. Ibn Hisham menulis 10 hari perjalanan pergi, sapa dan tanya dan cari semua kabilah, mana-mana kabilah di luar raut, maka dia akan cari, ajak pada Islam. Antashhadu an la ilaha illallah. Ringkas ya tuan-tuan, seluruh perjalanan itu yang mengikut Nabi dalam dakwah itu jumlahnya adalah 0, kosong. Kita tuan-tuan, kita cakap sikit orang tak nak dengar kan? Allahu Akbar, kecewa, hilang confident diri. Kita ada satu idea bernas, kita lontar, orang tak terima, kita rasa dunia ni macam menghampak kita. 10 hari tuan-tuan berjalan kaki merentas padang pasir, ketuk dan jumpa pada semua kabilah, ajak pada agama. Yang ikut Nabi adalah kosong. Duduk di Taif, sampai ke Taif, ajak setiap rumah, ini tempat baru, ini prospek baru. Dan orang-orang Taif sangat hormat orang Bani orang Quraisy, sebab mereka tahu kalau mereka mengerjakan haji, inilah kabilah yang melayan, memberi makan mereka, yang memberi roti kepada mereka, yang memberi gandum kepada mereka secara percuma. Zaman dulu orang Quraisy dianggap bangsawan bukan kerana kaya, tetapi kerana khidmat pada para hujjaj. Dan Nabi pergi di atas kapasiti tersebut, namun Nabi tak dapat keistimewaan tersebut. Sampailah hari terakhir, Nabi masuk pada pemukanya yang bernama Abdul Al-Jalil, dan kemudian Nabi ditolak keluar daripada rumah tersebut. Ketika Nabi memanggung kepalanya, Nabi mendapati dari rumah tersebut sehinggalah ke gerbang, hamba dan budak-budak telah diatur di tepi jalan. Di tangan mereka batu, kayu dan tulang unta, dan mereka mula meludah Nabi. Cuba bayang tuan-tuan, Quraisy yang dimuliakan diambil hamba ludah Nabi. Cuba bayang apa lagi bentuk penghinaan. Sebab mereka rasa hina. Bila mereka nak hina, kalau mereka yang ludah itu tak cukup hina, tetapi panggil hamba dan budak,
supaya mereka itu yang meludah Nabi dan membaling Nabi. Waramauhu bil hijarati hatta khudibat biddima'ina la, dibaling dengan batu, pecah betis Nabi, mengalir darah merah Nabi, bertakung dalam kasut Nabi. Siapa yang kena? Rasulullah. Kita mungkin membacanya tetapi melangkau-langkau rasa. Kita baca baik-baiknya tapi tak ada perasaan pun dalam hati kita. Sebab ingat tuan-tuan, Nabi menamakan itu Amul Huzni, tapi mesejnya bukan nak cerita untuk ambil simpati, tetapi nak bagi tahu apa solusinya. Solusinya adalah solat. Solusinya adalah solat. Dan solusinya adalah ketika kita dipanggil oleh muazzin, hayya 'alas solah, tetapi ketika benar nak bangun solat, maka muazzin akan menyebut qad qamatis solah. Bukan hanya marilah solat, tetapi bila kita bangun iqam as-salah, digunakan perkataan kepada ketika itu. Maknanya apa semua yang dikasih sekalian? Ketika Nabi, kan kita tahu Nabi berdarah-darah kaki, Nabi dalam keadaan susah, dan saat itu Nabi menyebut pada Allah, Allahumma inni ashku ilaika ta'fa quwwati wa qillat hilati. Ya Allah, aku nak mengadu hanya pada Engkau, ya Allah. Aku ni sikit ikhtiar usaha yang aku buat. Aku nak mengadu pada Engkau, ya Allah. Lemahnya aku, ya Allah. Dan bila Nabi balik, ya, saya nak potongnya, dan Nabi balik menurut kronologi itu, kemudianlah yang ketika orang Mekah sebenarnya tak membenarkan Rasulullah pulang, melainkan jaminan daripada kabilah. Dan pada saat itu berlakulah peristiwa Isra Mi'raj untuk memberi jawapan kepada seluruh penderitaan dan kesakitan yang ditanggung oleh Nabi. Kerana itu tuan-tuan, kita tak boleh putus asa kerana kita ada solat. Kita tak pernah boleh rasa bahawa kita tidak berguna dan tak bererti kerana kita ada solat. Kita tak pernah boleh cakap pada diri kita, kita orang yang bernasib malang kerana kita ada solat. Sebab solat itu adalah jawapan, solusi kepada semua permasalahan yang ditunjuk oleh Nabi supaya kita memahaminya dengan benar. Kerana itulah kalimah iqam as-salah digunakan sebagai nak bagi tepat makna. Dia bukan hanya takrifan yang kita kata kalau kita buka dalam takrifan bahawa as-salatu lughatan ad-du'a, dan solat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, dalam satu definisi yang sederhana. Tetapi bila kita sebutkan iqam as-salah, di sana iqam bermaksud kita yang menjaga semua syarat-syarat solat. Dan orang yang menjaga syarat solat, dia bukan hanya menutup aurat dalam solat, dia akan menutup aurat di luar solat. Orang yang menjaga syarat, dia bukan orang yang hanya menjaga waktu solat, tetapi dia akan menjaga waktu di luar solat, menjadikan mereka orang yang paling efisien apabila bercakap soal masa dan waktu. Apa saja tentang syarat-syarat tersebut? Disebutkan tentang bersuci. Kitalah yang sepatutnya berfikir untuk menjadi orang yang paling menjaga kesucian. Bahkan Nabi sebelum diletakkan di atas burak yang di sebelah kanan dan kirinya Jibril dan Mikail, dan kemudian dilancarkan dengan satu pergerakan yang sangat dahsyat, maka yang berlaku adalah Nabi dibelah dadanya. Mesej kepada kita untuk kita mendirikan solat, matlamatnya adalah untuk penyucian pada hati kita. Maka sebab itu ada hadis kursi menyebutkan bahawa ajibtu liman yaqhuru bil ma ghairu tahirin fil qalb. Allah menyebut dalam hadis kursi, aku hairan, kata Allah, orang yang kalau kita ni tuan-tuan sejak daripada dulu balik sampai sekarang tak tahu berapa galon air untuk wuduk kita tuan-tuan. Ya, tak tahu dah berapa galon kalau kira lah tuan-tuan yang kita guna air sejak daripada kita balik sampai sekarang, ataupun sejak daripada kita mula solat dulu sampai ke isyak. Kita tak tahu berapa galon dah air yang kita gunakan untuk kita berwuduk. Maka Allah bertanya, aku hairan pada orang yang membersihkan diri dengan air ghairu tahirin bil qalb, tetapi hatinya langsung tidak bersih.
dia jaga tetapi langsung hatinya tak bersih. Dan kan itu semua yang dikasih sekalian, kan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, sebab kalau saya nak sebut saja, kenapa ulama dikatakan sebagai iqam? Kerana di sana menjaga syarat, menjaga rukun, ya, rukun itu adalah ketika perbuatan itu kita laksanakan, dan kemudian menjaga hak-haknya yang dalam solat, termasuk mencapai kepada kekhusyukan, dan kemuncak daripada semua itu disebutkan oleh Allah, aqimis salata lidzikri, kata Allah. Maka dirikanlah solat, kata Allah, untuk hatimu ingat pada aku. Jadi kita harap dengan proses penyucian, syarat-syaratnya kita hayati. Sebab itu Imam Al-Ghazali berkata, penjagaan yang betul kita buat, sebab khusyuk tak boleh dapat ketika hanya orang itu berdiri untuk solat, tetapi khusyuk akan dapat setelah kita menjaga sebelum dan menjaga selepas daripada solat. Maka insya-Allah iqam as-solah itu benar-benar berlaku pada diri kita. Semoga masa kita dah sampai ke penghujung. Semoga ya Allah, kami berbincang kerana kami sebut, kami tahu tentang kelemahan kami, ya Allah. Jadikanlah kami sekali lagi, ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami, ya Allah, muqim as-salah, orang yang benar-benar iqam as-salah. Dan kita tahu bahawa salat inilah kekuatan kita. Terima kasih semua di atas perhatian bersama. Ampun maaf kepada semua yang saya hormati. Pasti ada perkataan, akhlak, tingkah laku saya di hadapan semua yang dimuliakan itu tidak sesuai dan selari dengan akhlak dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Zulramli bin Muhammad Razali memohon berbanyak kemaafan. Jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih pada Masjid As-Salam. Jangan lupa sama-sama kita membantu Masjid As-Salam. Saya difahamkan banyak yang Masjid As-Salam perlukan, dan tuan-tuan tolonglah sama-sama menjadi ejen kepada Masjid As-Salam. Sampaikan, sebab di luar sana tuan-tuan ada orang yang tak berapa rajin ke masjid tapi pemurah. Tolong sampaikan pada mereka, sebab rumah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba Allah untuk menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada tabung kita, setiap sen kita itu asbab Allah nak kembangkan rezeki yang ada tersimpan di sisi kita. Jadi insya-Allah sama-sama kita membantu. Mungkin rakan-rakan di FB boleh tengok ada akaun di sana tuan-tuan, ya, sebab itu juga itu adalah ibadah yang sangat Allah suka untuk kita amalkan. Apatah lagi tadi imam juga mendoakan kita, khusus bulan Rejab, bulan haram yang di sini penuh dengan keberkatan, dan insya-Allah Allah tunggu kita untuk Allah lipat gandakan semua daripada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.